Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Okey, cikgu nak terangkan apa tu pecahan pertama sekali jom kita tengok kat sini dulu. Sekarang ni awak nampak ada apa kat depan ni? Ada 4 jenis belon kan? Ada 4 belon. Sekarang cikgu nak awak tengok ada berapa jumlah belon yang berwarna hijau? Ada 1. Betul kan? Ada 1. Sekarang ni awak nampak ada 4 belon dan 1 belon adalah berwarna hijau. Jadi apa kena mengena dengan pecahan ni? Jom kita tengok. Sekarang ni cikgu nak tulis. Jumlah belon ada 4. Jadi 1 belon warna hijau. Cikgu nak tulis belon warna hijau ada 1. Letakkan garisan di bawah dan cikgu akan tuliskan jumlah belon kesemua sekali ada 4. Cikgu akan tuliskan 4 di bawah ini. Jadi 1/4. 1/4 ini adalah jumlah untuk 1 belon hijau di antara 4 belon yang lain. Untuk 1 ini kita ada nama tau. Nama dia apa? 1 ini kita berikan nama dia pengangka. Pengangka. Bagi nombor 4 pula, 4 ni kan adalah jumlah untuk semua belon kan? Jadi ini kita panggil dia sebagai penyebut. Penyebut. Awak kena ingat, nombor atas ni kita bagi nama dia sebagai pengangka, dikenali sebagai pengangka, dan nombor 4 di bawah ini dikenali sebagai penyebut. Pengangka ini adalah wakil, contohnya wakil nombor daripada keseluruhan nombor ini. Contohnya 1 belon hijau, iaitu 1, pengangkanya adalah 1. Dan penyebutnya adalah 4, iaitu jumlah keseluruhan belon. Okey, sekarang ni cuba kita lihat. Ada berapa jumlah belon berwarna ungu? Ada 1, ada 2 dan 3. Jadi, cikgu nak tulis balik. Cikgu pada nombor 1 ni, cikgu nak tulis 3. Sebab ada 3 jumlah belon berwarna ungu. 4 ni masih kekal sama. Kenapa? Sebab masih lagi ada 4 belon. Jadi kita panggil dia 3/4 untuk pecahan. Jadi 3/4 ni kita boleh tuliskan seperti ini. 3 per 4. Nampak tak? Per 4. Dia dekat tau. Per 4. Jadi, kita tengok jumlah belon berwarna ungu adalah 3/4. Kalau belon warna hijau tadi berapa? 1/4. Boleh faham? Jadi, apabila nombor atas lebih kecil daripada nombor bawah, iaitu nombor 3 ni, dia kan lebih kecil daripada nombor 4. Jadi, kita akan panggil dia sebagai pecahan wajar. Iaitu pecahan wajar. Pecahan wajar adalah nombor pengangka yang lebih kecil daripada jumlah nombor penyebut. Jadi awak kena ingat, pecahan wajar ni adalah nombor pengangka yang lebih kecil daripada nombor, apa nama bawah ni tadi? Penyebut. Ingat, bawah ni nombor penyebut. Atas ini nombor pengangka. Jadi pecahan wajar adalah nombor pengangka yang lebih kecil. Contoh macam belon ni kan.
Balon hijau ada berapa? Ada 1. Jadi cikgu tuliskan 1 balon hijau per dengan jumlah balon yang ada kesemua sekali. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1 per 4. Jadi 1 per 4 ini adalah pecahan wajar. Kenapa? Sebab 1 ini nombor pengangka lebih kecil daripada nombor penyebut. 1 ni kan lebih kecil daripada nombor 4. Okey, kalau cikgu nak tengok seterusnya, kita cuba tengok balon warna ungu. Ada berapa tadi? Ada 3 kan? Balon ungu ada 3 per dengan jumlah balon yang ada iaitu 4. 3 per 4 ni, adakah 3 per 4 ni nombor pecahan wajar? Ya, dikira sebagai pecahan wajar. Kenapa? Sebab nombor 3 ni lebih kecil daripada nombor 4. Okey, boleh faham pecahan wajar? Awak kena ingat, nombor pengangka iaitu nombor atas ni lebih kecil daripada nombor bawah ni. Awak kena pastikan itu sahaja untuk pecahan wajar. Senang je kan? Sekarang cuba lihat buku aktiviti matematik tahun 3, muka surat 53. Okey, tajuk pecahan wajar. Sekarang ni cuba buat aktiviti 1. Padankan pecahan bahagian kelabu dengan perkataan dan angka. Okey, kita cuba buat yang pertama. Gambar apa ni? Gambar guli. Jadi kita kira ada berapa bahagian kelabu guli ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 per. Sekarang ni awak kirakan jumlah guli yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 per 8. Sekarang kita cari 5 per 8 adalah di sini. Jadi awak gariskan 5 per 8. Cara tulisan 5 per 8. Sekarang awak gariskan dengan nombor pula dalam bentuk angka. Mana 5 per 8? Ni 5 per 8. Okey. Lepas tu seterusnya, senang je awak buat macam tu je. Awak kira bahagian kelabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak tuliskan 6 di atas. Cikgu buat kat sini lah. 6 per, awak kira jumlah ada. Jumlah keseluruhan apa ni? Ini apa ni? Ini krayon kan? Jadi kita kira sejumlah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, dapatlah 6 per 7. Awak cari 6 per 7 mana? Ini. Awak gariskan 6 per 7. Lepas tu awak cari nombor dia. Tulis mana nombor dia? Ini nombor dia. Lepas tu sama dengan seterusnya. Awak kira jumlah kelabu. Kemudian awak kirakan jumlah. Ada berapa jumlah yang ada ni, bentuk ni. Kemudian awak tuliskan dalam bentuk ini. Awak perasan tak? 1 per 3. 1 ini lebih kecil daripada 3. Ini dikira sebagai pecahan wajar. Nampak ni? 5 per 8. 5 ni lebih kecil daripada 8 kan? Jadi, ia adalah pecahan wajar. Sama seperti 1 per 4, 2 per 5 dan 6 per 7. Okey, boleh buat. Senang je kan? Seterusnya, kita tengok soalan nombor 2. Tandakan right bagi pecahan bahagian kelabu. Okey, kita tengok. Tandakan right bagi pecahan bahagian kelabu. Sama macam ni. Pertama sekali awak tengok ada berapa jumlah kelabu ni? Ada 1 je. 1 je kelabu. Kemudian ada berapa jumlah ni? Ada 2 kan? Jadi, ingat tak? Kelabunya ada 1 per dengan jumlah bentuk yang ada. Ada 2 kan? Jadi, 1 per 2. Jadi, tengok jawapan dia bagi. Mana satu yang betul? Yang kiri ke yang kanan? Yang kanan. Tandakan right pada jawapannya. Contoh seterusnya, cikgu nak ambil contoh E lah. Okey, awak kirakan jumlah bahagian kelabu yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awak tuliskan 7 per. Lepas tu awak kirakan jumlah keseluruhan yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 cikgu tuliskan di bawah ini.
Awak dapatlah 7/8. Mana satu 7/8? Yang kiri kan? Tandakan dia. Macam tu je. Sekarang cuba buat untuk soalan yang lain. Seterusnya. Jom kita tengok muka surat seterusnya. Iaitu muka surat 54. Soalan 1 untuk aktiviti 2. Tulis pecahan bagi bilangan bentuk yang berikut. Macam mana ni? Okey, kita tengok soalan A. Pertama sekali kita tengok dia ada kotak, ada bintang, bulat dan segitiga. Sekarang awak kirakan berapa jumlah bentuk semua dalam kotak besar ni. Ni kotak besar ni awak kira kat dalam dia. Jom sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jumlah keseluruhan kan? Jadi awak tuliskan 10 kat bawah ni. 10. 10. 10. 10. Dah kira 10. Ingat bawah ni nombor penyebut. Jadi nombor penyebut ni adalah jumlah keseluruhan. Sekarang dia nak kotak. Untuk kotak awak kira ada berapa kotak dalam ni? Ada 1 je kan? Jadi tuliskan 1 di atas ini. Senang je kan? Jadi untuk bintang ni awak kira pula berapa ada bintang. Ada 1, ada 2. Tuliskan 2. Kemudian bulat. Ada berapa bulatan ke dalam ni? Ada 1, 2, 3, 4. Tuliskan 4. Untuk segitiga awak tulis ada berapa segitiga dalam ni? Ada 1, 2, 3. Tuliskan 3. Dapatlah. Dah siap. Kalau awak perasan 1 lebih kecil daripada 10 kan? Jadi ingat dikira sebagai pecahan apa? Pecahan wajar. Okey, pandai. Pecahan wajar. Kalau 4/10 pecahan apa? Wajar. Ingat nombor yang lebih kecil atas ni daripada yang bawah ni adalah pecahan wajar. Sekarang awak boleh cuba buat soalan B. Pertama sekali awak kena buat apa? Kirakan jumlah keseluruhan. Macam tadi. Okey, seterusnya cikgu nak tengok soalan nombor 2. Dia kata bantu robot mengasingkan pecahan wajar. Warnakan pecahan wajar. Okey, awak kena ingat pecahan wajar tu apa? Pecahan wajar tu adalah nombor pengangka yang lebih kecil daripada nombor penyebut. Bab kata perkataan senang dia, atas ni lagi kecil nombornya daripada yang bawah. Sekarang awak tengok, awak ambil lah warna apa-apa yang awak ada. Pak cikgu ada pensel warna ni. Cikgu nak guna, awak guna je lah warna apa-apa yang awak nak guna. Jom kita tengok. Pecahan wajar. Warnakan pecahan wajar. Sekarang kita tengok mana. Kita tengok kotak bulatan yang pertama. Kotak bulat ini bentuk bulat ni. Jadi bulat atas yang pertama 2/3. 2 ni lebih kecil daripada 3. Jadi pecahan wajar. Cikgu warnakan pecahan wajar. Awak warnalah cantik-cantik tau. Kemudian seterusnya. Okey, cikgu nak tukar warna lah pula. Cikgu nak ambil warna kuning. Warna diraja. Seterusnya cikgu tengok bulatan yang kedua sebelah ni. 1/2. 1/2. 1 ni lagi kecil daripada 2. Awak warnakan. Dia adalah pecahan wajar. Senang kan? Macam tu je pecahan wajar. Jadi awak boleh cuba yang lain. Kalau cikgu nak, contohlah cikgu nak tengok yang ni kan. Ini 6/5. 6 ni lagi besar daripada 5. Jadi adakah ia pecahan wajar? Tidak. Bila 6 ni lebih besar daripada yang bawah, dia bukan pecahan wajar. Jadi awak jangan warnakan dia pula tau. Awak hanya warnakan nombor yang atas lagi kecil daripada nombor yang bawah. Okey, cuba buat. Baiklah, seterusnya kita tolak ke tepi pecahan wajar. Kita belajar pula pecahan setara. Pecahan setara. Okey, pecahan setara ni apa benda Jadi pertama sekali cikgu nak awak lihat dulu kat depan ni. Nampak tak kotak yang cikgu buat ni ada 2
jenis. Okey, cikgu nak panggil atas ni kotak A. Kotak A, bawah ni kotak B. Nampak tak? Okey, kotak A dan kotak B. Sekarang ni cikgu dah warnakan dia warna merah jambu kedua-dua. Okey, sekarang cikgu nak kita tengok kotak A dulu. Ada berapa bahagian semua ni? Ada 1, 2, 3. Jumlah semua ada 3. 3 kotak per. Sekarang yang berwarna adalah 1 kotak kan? Jadi 1 per 3. Cikgu tulis kat sini juga 1 per 3. Jadi 1 per 3 kotak A adalah yang berwarna. Seterusnya cikgu nak awak lihat kotak B pula. Kotak B ada berapa semua? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi cikgu nak buat 6 per dengan, sekarang tengok jumlah yang cikgu dah warnakan, iaitu 2 kotak kan? Jadi 2 per 6. Jadi jom kita kira 1 kotak, 2 kotak, 3, 4, 5, 6. Jumlah B adalah 6 kotak. Jadi 1 kotak adalah 1 per 6. 1 per 6. Jadi jumlah yang diwarnakan adalah 2 per 6. Setakat ni boleh faham? Okey, seterusnya bahagian berwarna merah jambu ni, bagi kedua-dua gambar rajah ini, A dan B ni adalah sama besar. Tengok ni, kotak ni dan kotak yang bawah ini sama besar. Jadi dua pecahan berbeza tetapi sama nilai. Pecahan setara itu apa benda? Dua pecahan setara itu adalah dua pecahan berbeza. Ni dua pecahan berbeza tetapi sama nilai. Contohnya macam ni lah. Nampak tak pecahan dia berbeza kan? Ini 1/3, yang ini 2/6. Tapi bila awak tengok dalam kotak dia, nampak tak? Dia mempunyai gambar rajah yang sama besar, iaitu tempat lorekan yang diwarnakan ni yang sama besar. Jadi itu adalah pecahan setara, iaitu 1/3 sama dengan 2/6. Pecahan setara sama dengan 1/3 sama dengan 2/6. Nampak tak? 1/3 sama dengan 2/6. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, adakah 1/3 setara dengan 2/6? Macam mana nak buat ni? Okey, pertama kali macam mana nak tahu setara atau tidak? Awak kena tengok bawah dia, iaitu tengok penyebut dia. Ini penyebut dia adalah 3 dan penyebut ini adalah 6. Kalau awak nak kena tahu setara atau tidak, kita kena samakan bawah dia. Kita kena samakan dia punya penyebut. Jadi daripada 1/3 kita kena samakan dengan bawah dia, iaitu 3 ni kita nak jadikan dia 6. Macam mana nak 3 nak jadi 6? Ingat tak sifir? Jadi kita lihat sifir 3 ni nak jadi ke 6. Awak rasa sifir berapa? Jawapan dia sifir 3 darab 2. Jadi 3 darab 2 dapat 6 kan? Jadi bila awak darabkan di bawah ini, bila awak darabkan penyebut dia, awak kena darabkan yang di atas sekali. Awak kena darabkan pengangka dia juga. Jadi bila 3 darab 2, atas pun 1 darab 2 juga. Jadi 3 darab 2, 6 per 1 darab 2, 2. Nampak tak? Awak dah dapat 1/3 darab 2 adalah 2/6. Samakan dengan 2/6. Jadi kita tengok yang seterusnya. Kita nak tengok 2/6 pula lah. Ni garisan 2/6. Kita nak jadikan dia 3. Macam mana? Kita kena bahagi 2. Bahagi 2. Sebab apa? 6
Kalau nak kecilkan dia, kita kena bahagi. Ingat tak kita dah belajar bahagi? Jadi awak kena, bila bahagi di bawah, awak kena bahagi di atas sekali. 6 bahagi 2 berapa? 3. Macam mana tu? 6 bahagi 2. 2 darab berapa dapat 6? 2 darab 3 kan? Jadi 3 tu awak tulis di atas, 6 tu tulis di bawah. Jadi dapatlah 2 bahagi 6 dapat 3. Macam ni. Awak jangan lupa tahu. Bahagi. Kemudian per 2 bahagi 2, 1. Jadi nampak tak? Bila 2 per 6 ni, kita bahagikan 2 dapat 1 per 3. Dapat sama dengan 1 per 3. Jadi bila awak buat 1 per 3 darab 2, dapat 2 per 6. Sama dengan 2 per 6. Jadi kita dapat lihat nombor 1 per 3 setara dengan 2 per 6. Boleh faham? Seterusnya, cuba awak lihat buku teks muka surat 84. Sekarang awak dapat nampak carta pecahan. Okey. Carta pecahan. Tengok soalan dia. Apakah pecahan setara bagi 1 per 2? Sekarang awak tengok 1 per 2. Mana 1 per 2? Yang atas kali ni kan? 1 per 2 yang atas ni. Sekarang awak tengok bentuk dia sama. Mana yang sama dengan 1 per 2? Awak cuba tengok. Kita tengok 1 per 3 ni. Nampak tak warna kuning ni? Dia sampai ke garisan 1 per 2 ni? Tak sampai kan? Jadi 1 per 3 ni dia tidak setara dengan 1 per 2. Awak pangkalkan dia. Nampak tak pangkal cikgu? Okey. Seterusnya kita tengok yang bawah ni. 1 per 4, 1 per 4. Dia sampai ke garisan kan? Sampai ke garisan 1 per 2 ni kan? Dia penuh. Cantik je. Dia tak ada kosong macam 1 per 3 ni. Jadi, dia adalah setara dengan 1 per 2. Setara. Sekarang kita tengok bawah pula. 1 per 5. Adakah dia setara dengan 1 per 2? Tengok ni. Terlebih garisan tu. Ni hijau tu. Terlebih. Jadi, kalau terlebih, dia tidak setara. Tidak setara pangkal dia. Tak setara. Dia kena cantik-cantik dalam masuk garisan ni. Macam 1 per 4. Macam 1 per 4, 1 per 4 ni kan. Seterusnya kita tengok 1 per 6 pula. Nampak tak? Dia dalam garisan kan. Jadi dia 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6. Ada berapa jumlah? 3 per 6 ini setara dengan 1 per 2. Yang tadi ni 2 per 4 setara dengan 1 per 2. Sebab apa? 1 per 2 dalam ini, kalau ini 4 kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi 2 daripada 4 ni, nampak tak? Dia penuh dia jumlah yang sama. Nampak tak bentuk dia? Sama je kan? Sama dengan 3 per 6. 1, 2, 3. 3 per 6 ini bentuknya sama seperti 2 per 4 dan 1 per 2. Seterusnya kita tengok yang 8 pula. Nampak ni? Dalam cantik juga. 1 per 8, 1 per 8, 1 per 8, 1 per 8. Jadi berapa jumlah dia? 4 per 8. 4 per 8 ni cantik je dalam garisan. Jadi 4 per 8 ni setara juga dengan 1 per 2. Macam mana awak nak tengok setara? Awak tengok sama. Kalau sama macam bentuk 1 per 2 dan ni, dia setara. Tapi awak kena tengok. Kalau 1 per 8, dia perlukan 4 per 8 untuk sama dengan 1 per 2. Jadi, seterusnya, ada 10 kotak kan? Jadi, 5 per 10 daripada kotak ini dapat membentuk sama besar dengan 1 per 2. 5 per 10 ini juga dapat sama bentuk dengan 2 per 4. 5 per 10 ni sama bentuk juga dengan 3 per 6. 5 per 10 ini juga sama bentuk dengan 4 per 8. Jadi, pecahan setara bagi 1 per 2 ialah... jom, cikgu nak tulis balik atas ni. Pecahan setara bagi 1 per 2 adalah berapa? Tengok balik. Tadi yang mana? 2 per 4. 2 per 4. Apa lagi? 3 per 6. Ada lagi? 4
per 8. Apa lagi? 5 per 10. Jadi kita boleh nampak 1 per 2 ni setara dengan 2 per 4. Pecahan setara juga bagi 3 per 6 dan 4 per 8 serta 5 per 10. Kalau awak tanya, cikgu, macam mana diorang boleh setara? Okey, cikgu bagi contoh Cikgu nak ambil yang paling besar ni lah, 5 per 10. Kalau nak tahu setara, ingat awak kena samakan bawah dia. Awak kena samakan penyebut. Jadi 10 awak kena jadikan dia kepada 2. Kalau nombor besar ni kita nak jadikan nombor kecil, awak kena bahagi. Jadi 10 bahagi berapa dapat 2? 10 bahagi berapa dapat 2? Berapa? 10 bahagi 5. Jadi bila bawah ini bahagi, atas pun kena bahagi. Alamak, cikgu, mana datang 5 pula ni cikgu? Okey, kita tengok sifar 2. Cikgu nak 10 ni. 10 ni dijadikan kepada 2. Kita tengok sifar 2. Ni kan sifar 2 kan? 10 ni 10. Cikgu nak jadikan dia kepada 2. Iaitu sebelah ni 2. Sekarang ada 5 kan? Jadi cikgu nak 10 ni kita bahagikan 2 untuk dapat 5. Dari sinilah cikgu dapat bahagi dengan 5. Bila 10 bahagi dengan 5, awak akan dapat 2. Jadi awak kena master tahu benda bahagi ni. Okey, bila 10 bahagi 5, awak akan dapat 2. 5, 10. Jadi 10 bahagi 5 adalah 2. 5 bahagi 5 adalah 1. Jadi dapat 1 per 2. Sama kan dengan yang ni? Jadi dia adalah pecahan setara. Awak kena tengok balik sifar tu. Dan awak kena hafal, awak kena faham. Sekarang kita tengok buku aktiviti pula. Okey, buku aktiviti. Soalan pertama, tulis pecahan setara. Ini soalan senang je. Awak kira balik. 1 yang kelabu kan? Jadi dalam bulatan ni ada berapa bahagian? Ada 2. Jadi tuliskan penyebut dia, 2. Atasnya adalah yang diwarnakan ni, warna kelabu ni. Jadi berapa? 1 kan? 1. Sekarang tengok, sama kan kelabu ni? Bentuk dia sama je, separuh daripada bulatan. Tapi pecahan dia lain. Ada berapa pecahan? 1, 2, 3, 4. Jadi dia terpecah kepada 4 bahagian. Jadi yang berwarna adalah 2 bahagian. Jadi 2 per 4. Tapi awak tengok pecahan lain. Ni ada pecahan dia pecah kepada 2 bulatan ni. Ini bulatnya dipecahkan kepada 4. Tapi bentuk yang diwarnakan ni sama. Nampak tak? 1 per 2 sama dengan 2 per 4. Seterusnya B, awak kira ada berapa jumlah keseluruhan? 1, 2, 3. 3. Jumlah yang diwarnakan kelabu adalah 2. 2 per 3. Seterusnya awak kira ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bawahnya adalah 9. Atas yang diwarnakan adalah 6. Jadi cuba awak kirakan yang lain. Seterusnya untuk nombor 2. Isi petak kosong untuk menyatakan pecahan setara. Kita kena buktikan dia macam mana nak dapatkan pecahan setara dia. Macam cikgu tunjuk tadi. 3 per 5 darab dengan 2. Jadi 5 darab 2, 10. Tulis 10. 3 darab 2 adalah 6. Jadi 3 per 5 pecahan setara dia adalah 6 per 10. Okey, cikgu nak guna contoh yang susah sikit. Okey, cikgu nak buat F. 2 per berapa dapat 6 per 9. Macam mana nak buat ni? Okey. Sekarang ni awak dah tahu 2. Yang awak tak tahu adalah bawah ni kan? Jadi, awak tengok atas ni. 2 dengan 6. Macam mana 2 ni nak besar kepada 6?
Daripada nombor kecil, untuk membesarkan nombor tu awak kena darab. Jadi 2 darab berapa dapat 6? 2 darab 3. Jadi awak tuliskan darab 3. Bila atas darab 3, bawah pun kena darab 3. Okey, sekarang kita nak tahu nombor bawah ni pula. Berapa darab 3 dapat 9? Cuba awak buka balik sifir awak. Kalau awak hafal lagi bagus. Bila dah hafal, awak akan tahu terus. Sifir 3 kan? 3 darab berapa dapat 9? 3 darab berapa dapat 9? 3 darab 3. Jadi tuliskan 3. Jadi 2/3 adalah pecahan setara kepada 6/9. Senang kan? Macam tu je. Okey, seterusnya nombor 3. Warnakan pecahan setara dengan warna yang sama. Okey. Cikgu nak pilih warna apa ya? Warna biru lah. Okey, warnakan pecahan setara dengan warna yang sama. Maksud dia, contoh cikgu ambil 1/2. Okey, cikgu warnakan 1/2. 1/2. Apakah pecahan setara yang sama dengan 1/2? Ingat tak? Apa? Tadi kita dah buat contoh 1/2 ni. Dah ada dah kat sini. Tak payah nak kira-kira dah. Jadi, apa yang sama dengan 1/2? Ada 2/4. Sekarang kita tengok ada tak 2/4? Tak ada lah. Jadi kita tengok 3/6 pula. Ada tak 3/6? Ada. Jadi, cikgu warnakan 3/6. 3/6 sama dengan 1/2. Adalah pecahan setara. Jadi kita tengok 4/8 ada tak? 4/8. 4/8 ada ni. Jadi warnakan warna yang sama. Untuk menunjukkan mereka ini adalah pecahan setara. 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Okey, yang terakhir 5/10. Ada ke 5/10 kat sini? Tak ada. Jadi ini sahaja jawapan dia. Seterusnya, ambil warna lain. Awak ambillah warna apa-apa yang awak suka. Contohnya warna hijau. Okey. Contohnya warna hijau. Cikgu nak cari, kita guna nombor yang paling kecil lah ni. 2/6 kan? 2/6 pecahan setara dia berapa agaknya? Okey, kalau awak nak cari apa pecahan setara dia kan? Okey, cikgu nak padam balik ni. Dua per 6. Macam mana awak nak dapatkan pecahan setara dia? Okey, cikgu nak kecilkan 2/6. Sebab awak tengok bawah ni kan, ada 10, semua kecil-kecil je. Jadi, cikgu nak kecilkan 6. Cikgu nak bahagi 2. 6 bahagi 2. Atas pun bahagikan kepada 2. Okey. 6 bahagi 2. Berapa? 6 bahagi 2. 3. 2 bahagi 2, 1. Kenapa bahagi 2? Sebab cikgu ambil daripada atas ni, 2 ni. Bila 2 bahagi 2 dapat 1. 1 ni adalah nombor yang paling kecil. Jadi, cikgu ikut je 6 bahagi 2 sekali. Dapatlah 1/3. Jadi, kita tengok ada tak 1/3 dekat sini? Ada ni. Jadi, warnakan dia warna yang sama dengan 2/6. Warnakan 1/3. Okey. Seterusnya, awak rasa ada lagi ke? Okey. Ada 2/4 lah. 2/4 ni sama dengan 1/2. Cikgu dah terlepas pandang lah. Jadi, kita warnakan 2/4 ni juga warna biru. 2/4 ni adalah 1/2. Jangan terlepas pandang macam cikgu tau. Awak tengok betul-betul. Okey, seterusnya cikgu nak ambil 1/5. 1/5 cikgu nak warnakan dengan warna purple. 1/5 warna purple. Okey, sekarang kita cari. Kita cuba buat 1/5 pula. 1/5. Okey.
Awak tengok atas ni 1 kan. Jadi kita dah tak boleh kecilkan dia lagi. Jadi awak boleh hanya boleh buat darab. Jadi kita nak buat darab berapa? Kita guna darab 2 lah. 5 darab 2. Jadi atas pun darab 2. Jadi 5 darab 2 10. Atas 1 darab 2 adalah 2. Jadi ada tak 2/10 dalam ni? Ada situ. Jadi warnakan sama dengan 1/5. Sebab 1/5 pecahan setara dengan 2/10. Jadi warnakan dia. Okey, cikgu, kenapa kena darab 2 cikgu? Kenapa tak darab 3, darab 4, darab 5? Ada tak orang nak tanya macam tu? Okey, kenapa mari cikgu terangkan. Kalau awak tengok bawah ni, nombor paling besar adalah nombor 10. Kalau awak buat 5 darab 3 dapat berapa? 5 darab 3 adalah 15. Per dengan 1 darab 3, 3. Dapat 3/15. Jawapan ni betul. Betul. Tapi dekat dalam ni jawapannya tidak ada kan? Jadi yang paling besar hanyalah nombor 10. Jadi 5 hanya boleh darab dengan 2 sahaja. Tak boleh darab dengan 3. Kalau awak darab 5 darab 4, dia dapat nombor dia akan lebih besar. Kalau awak darab dengan lebih besar, dia akan dapat jawapan yang nombornya lebih besar. Boleh faham? Sekarang, cikgu bagi contoh yang terakhir. Cikgu nak gunakan 1/4. Cikgu nak ambil warna apa nak? Warna kuning lah. Warna kuning. 1/4. Warna 1/4. Cikgu nak cari pecahan setara untuk 1/4. Cikgu nak tulis sini. 1/4. Tak. 1/4 kan? Jadi, bila atas ni 1, awak dah tak boleh bahagi. Awak nak bahagi apa lagi? Awak dah dapat 1 dah. 1 ni adalah nombor yang paling kecil. Jadi, awak kena darabkan dia untuk dapat nombor yang lebih besar. Bila nak darab berapa? Cuba darab dengan 2 dulu. Sifir 1 kan? 4 darab 1, 1. Jadi, awak akan dapat nombor yang sama. Jadi, seterusnya cikgu akan guna sifir 2 pula. Sifir yang seterusnya. 4 darab 2. 1 darab 2. 4 darab 2 adalah 8. 1 darab 2 adalah 2. Jadi 1/4 setara dengan 2/8. Jadi cikgu warna kuning tadi 1/4. 2/8 ada ke? Ada di sini. Jadi warnakan 2/8. Sekarang ada lagi ke? Sekarang awak pula cari. Macam mana? Ingat, kalau 8/10 kan, contohnya. Cikgu bagi contoh 8/10 ni kan. 8/10. Nombor ni awak nak kena darab ke? Tak payah. Jangan darab sebab nombor ni besar. Awak kena kecilkan dia. Sebab apa? Awak tengok nombor bawah ni. Nombor bawah ini, nombor kecil, nombor paling besar nombor 10. Nombor 9. Kalau 10 ni awak darab lagi, awak akan dapat nombor yang lebih besar. Jadi tak ada jawapan ni. Jadi awak kena bahagi. Jadi awak nak kena bahagi berapa? Awak cuba bahagikan dengan sifir 2. Bahagi 2. 8 bahagi 2. 10 bahagi 2 berapa? 5. Per 8 bahagi 2 adalah 4. Jadi 8/10 adalah pecahan setara untuk 4/5. Jadi tadi 8/10, mana 4/5 ada ke? Ada. Jadi dapatlah warnakan warna yang sama. Boleh faham? Itu saja untuk kerja hari ini. Untuk PDPR kita hari ini. Salah pula. Jadi apa-apa boleh tanya cikgu ya. Siapkan pecahan setara dan pecahan wajar. Ada muka surat 53, 54 dan 55. Itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp cikgu tau. Sampai di sini sahaja kelas kita. Bye semua. Selamat menjawab. Selamat berbelajar.